anak-anak gadis yang buat TikTok ni macam gedik lah. Apa benda you buat ni macam gila, macam kat dia. Betul. Social media. So dia rasa macam tak malu sangat. Because kita repost, tu kan semua orang. Pada era teknologi kini, TikTok bukan lagi satu perkara yang asing bagi kita semua. Daripada aplikasinya, trend muzik ataupun pergerakan bila kita jalan kat mana-mana, shopping kompleks ke, ataupun kita tengah scroll-scroll media sosial kita, kita dengar sebuah muzik tu, kita tahu, oh ni lagu yang popular dekat TikTok ni, pergerakan dia. Macam tu, kita mesti tahu, kita boleh terbayang ya. Dan saya rasa macam semua sedia maklum juga di luar sana TikTok memang digunakan oleh golongan-golongan remaja, especially sebenarnya adik-adik kita yang masih lagi di bangku sekolah, sebab ialah kan sebuah aplikasi yang sangat-sangat fun. Dan kalau kita tengok apa-apa video yang macam sekarang ni tengah hit ke kat TikTok ke, kebanyakannya melibatkan anak gadis. Kalau dapat like banyak, yang share banyak, kalau masuk kat Twitter lepas tu retweet banyak, selalunya anak gadis punya video lah. Jadi dalam siri borak bibir merah, I ni tersusah sebab apa? Sebab bibir I nampak merah betul ya. Borak bibir merah hari ini kita akan bawakan dua orang tetamu istimewa, dan tajuknya hari ini merupakan gadis TikTok gedik, mak bapak pening. Anak yang buat TikTok, mak bapak yang pening. Macam mana tu? Jadi anda akan bersama dengan saya, Sisi Iman, dan sekarang ni bersama dengan Sisi ya, di meja ini kita ada dua orang tetamu yang sangat-sangat istimewa. Seorang ni merupakan influencer yang sekarang ni macam namanya disebut macam-macam tempat ya, menjadi sebutan ramai, iaitu adik Atalia Dina Buswani. Itu dia nama yang sangat-sangat unik. Say hi sikit. Hai, Assalamualaikum semua. Sisi tengok Atalia ni dulu kan akak betuanya akak Tak tak banyak sangat pun. Tapi akak lah kan. Dulu pun Sisi sebenarnya Sisi lah Sisi pun pakai braces juga dulu. Jadi bila kita tengok, kita macam teringat lah tahun-tahun kita muda dulu. Nanti jangan lupa pakai retainer tau. Nanti jadi macam gigi I. Tak helok balik. Penat je pakai braces. Okay. Dan kita ada juga. Ini auranya bagi Sisi sangat-sangat luar biasa ya. Bila tadi dia masuk ke dalam bilik makeup tu, Sisi macam wah, dah lah cantik kan. Lepas tu kita tahu suara dia sangat-sangat sedap. Dan selalunya kita bila tengok je muka dia, Sisi mesti dalam back of my mind mesti macam kata-katamu hanya mimpi. Wah, nampak dia pun macam mimpi tadi. Kita ada Kak Sharifah Zarina. Hai Kak, Assalamualaikum. Hai adikku Sisi Iman yang pertama kali saya jumpa hari ni. Selalu nampak dekat social media, kat TV saja. Hari ni dapat bertentang empat mata. Cantik tak? Cantik sangat orangnya, memang cantik. Ya, itu dia. Jadi sihat semuanya? Alhamdulillah. Okay, jadi hari ni sebenarnya kita nak kupas. Wah, kupas tu macam serius sangat, tapi sebenarnya kita nak borak-borak lah kan untuk borak bibir merah hari ni. Dan kita tahu macam Atalia ni merupakan seorang influencer sekarang ni. Kalau dekat TikTok tu memang video-video dia lah yang hit-hitnya. Kalau kita tengok pun followers di Instagram dia lebih kurang 400,000 ya dek? 400,000 ya. Ini yang menyanyi dah berapa banyak single keluar Kak, baru 200,000 macam mana nak lawan tu kan. Kalau kita tengok views dia pun beratus-ratus ribu. Kita nak tanya jugalah macam Atalia, ingat tak sebenarnya your first video dekat TikTok tu berkenaan dengan apa? Tarian ke apa ke, dan macam mana sebenarnya boleh bermula dengan TikTok? Actually tak ingat sangat, tapi if I'm not mistaken, it's just macam a fun video buat dengan adik-beradik. Macam fun, macam as everyone yang selalu buat sekarang. Tapi tak sangka pula akan menjadi besar and will bring me to a slight career lah dikatakan. Sebenarnya bila bermula main TikTok tu sebenarnya? I rasa 2018. Now you're 18, yes. right? 2021, 18 of course. Okay, maksudnya pada usia 16 tahun? Betul. Wah, nampak tak? Bijak matematik I. Kira tu kan. Betul, okay. Maksudnya 16 tahun, masih lagi di bangku sekolah. Macam mana kawan-kawan yang ajak main TikTok ke? Macam, aku ada satu app baru ni, kau nak try tak? Actually dulu, Atalia pun rasa macam anti TikTok jugalah. Ada juga dulu ada anti TikTok.
Sebab kita tahu ada satu zaman tu macam semua orang bila kita kata kita nak main TikTok tu orang macam Dulu mana ya, TikTok, kan? dulu Musical.ly. ya sebelum Musical.ly. TikTok dia ada Musical.ly. Yang gerak-gerak tangan atas bawah tu. Jadi daripada yang macam tak nak main tu tiba-tiba main. Macam mana boleh timbul perasaan nak tu? Maybe sebab ajakan kawan juga. So dia orang macam try. Ada yang cakap jom lah kita buat. Just relax, santai-santai. Tapi tiba-tiba bila diri sendiri suka pula jadi macam dulu main benci sekarang dah. Itulah orang kata jangan benci-benci. Last kita jatuh cinta, kita yang main. Tapi kita nak tahu jugalah macam kenapa? Kenapa Atalia mula ber-TikTok tu? Adakah sebab Atalia rasa macam fun lah ataupun rasa macam menerusi kalau kita buat video ni macam boleh viral, macam boleh dapat perhatian orang ramai, boleh famous. Macam mana? Actually in the first place bila Atalia start buat TikTok, tak adalah terfikir sangat benda tu because kita selalu nak TikTok ni kan banyak lagu, macam-macam lagu. So Atalia fikir just like let's vibe to the song tu je. Tapi tak tahu pula benda tu boleh kira dapat views, tu dapat get macam popularity if that's what you call it. Tapi seronok sebenarnya kan bila kita dapat macam sebenarnya happy lah. Sebab saya tahu Kak kan selalunya budak-budak muda ni dia ada creative side dia kan. Jadi kadang-kadang nak kalau tak luah tu kita rasa macam geramnya kan, stres gitu kan dengan dunia zaman sekarang ni kan. Tapi bila kita dapat main tu dapat luahkan apa-apa lah kreativiti kita nak buat tu kan. Okay, kita nak tanya jugalah kepada Kak Sharifah Zarina yang saya sangat-sangat hormati. Masa mula-mula macam tahu Atalia ni main TikTok dan sebagainya, Akak apa perasaan? Ada tak rasa macam risaunya nak aku ni macam mana? I marah you hari-hari kan? Hari-hari I marah dia sebab I kata you buat apa ni? Apa benda you buat ni macam orang gila, I cakap dia. Betul. Itulah word saya cakap. Betul tak yang jeli-jeli lidah lah whatsoever tu semua? Apa tu? Itu menunjukkan kebodohan you. I marah sangat-sangat. I rasa almost berbulan-bulan I marah dia. I memang tentang sangat-sangat. Sebab I satu mungkin yelah masa saya tak ada benda ni semua. Betul. Okay, walaupun saya seorang ibu yang sangat orang kata mengikuti perkembangan dunia ni macam perkembangan apps apa-apa yang terbaru. Tapi saya tak kenal lagi dengan benda tu. Dan saya tengok macam dah tak ada bercakap apa pun, tak ada suara apa pun, tiba-tiba menari ada views. Macam apa benda ni? Saya cakap tak mendatangkan hasil. Tapi alhamdulillah bila saya rasa lama jugalah Atalia kena bersabar dengan saya sebab masa tu telefon dia tak ada dia tak ada telefon. Dia ada telefon tapi saya simpan. Saya simpan dengan telefon dia. Nampaknya macam mama. Mama ni macam seorang yang garang. Umur 16 tak actually tahun lepas pun tak ada phone. Ya ke? Mama. So, dia ada phone tapi I simpan. I akan bagi dia bila masa yang penting je bagi. Okay. So dia akan guna telefon I. Dalam telefon tu I tu ada TikTok lah, ada segala apa application yang budak-budak sekarang muda semua ada dalam tu. Instagram I kadang-kadang tersilap post termasuk Instagram dia. Sebab apa? Dia akan gunakan account I yang sama. So yang buat I geram, sekejap je telefon dah hilang. Sebab dia nak buat TikTok. Kita ada urusan yang lebih penting. Dia membuatkan stres sangat-sangat. Dan sehinggalah I rasa bila I start macam percaya, I rasa hujung tahun lepas masa kita bercuti, kat situ I percaya yang bila dia buat TikTok ni dia gain something sebenarnya. Bila kita bercuti dia buat TikTok dia kata ada orang nak suruh I buat review. I dah rasa macam okay, kat sinilah dia punya start dia. I rasa macam itu catch dia lah. Percaya benda ni sebenarnya boleh buat duit. Tapi dia kata review tapi sikit je bayar mah. Bila I dengar kan macam I dah biasa dalam industri hiburan semua. Betul. Ada lah certain payment yang I tahu amount ni kita kena dapat untuk satu review satu apa. Ada macam sikit je. Tak nak lah. Sombong maknanya. Maknanya star macam mana pula dulu. Masih lagi star sebenarnya. Kenapa banyak ni je? Tapi I tak terfikir tau. Sebenarnya daripada sikit tu sebenarnya. Tapi dia diam-diam dia ambil juga. Sampai adalah kawan-kawan dia gelakkan. Atalia you buat review murah gila. Macam tu tau. Tapi bila dia dah gain followers sampai ada satu video you yang sampai tembus ke US. Kat situlah yang betul-betul dia dah boleh demand kat situ. Dan sekarang ni dah I pula rasa macam itu yang menyebabkan juga I pun buat TikTok sekali. Mesti akak pun macam anak je ke yang nak review. Tolonglah mak dia boleh package sekali tau harga ni. Dan I dah rasa macam okay. Dan juga lepas tu I terus bagi phone kat dia. Phone dia dah tak ada ni dah. Dan juga I rasa macam happy bila dia beli phone dia sendiri. Tapi nak tahu lah juga macam
bila Atalia duk buat TikTok tu, akak tak ada ke rasa macam timbul kebimbangan ke apa ke kan? Bila macam dia buat tu, apa kita nak tahu jugalah macam respon-respon orang ke apa kan? Macam mana akak deal dengan benda tu? Okay, mula-mula saya rasa macam dia tak terdedah lagi tau dengan benda-benda tu semua. Saya rasa macam let her. Biar main. Tapi sampai satu tahap dah mula ada dapat gosip, dapat kecaman netizen. Dia dah down sangat. Dia tak pernah. Macam I tak heran kan. I dah been there, done that. Semua dah rasa you all. Tak apa kan. So dia menangis ni. Mak, orang kecam I baca lah apa yang kecam. Alah tu je. No, dia kata it's something serious. Saya cakap tak serius. Dia tak percaya. Tak percaya. Memang dia down sangat-sangat sampai dia kata I anxiety lah, I tak boleh tidur semua. I bagi masa dengan dia. I explain apa satu pun dia tak ada dengar. Bagi dia I ni macam old school sikit lah. Kan? Dia tak dengar. Sampailah lepas tu dia okay. Bila dia kata dia dah benda tu ya biasalah, kecaman ni sehari dua je. That's it. Kan? So ada kata kat dia 1 hari 2 hari lagi tak ada, benda tu akan hilang. Lepas tu datang lagi satu yang memang gila-gila besar, dua-dua sekali kena. Mak pun kena, anak pun kena. Mak anak kena. Okay, tapi nanti kita nak cerita sekejap. Yes. Kita simpan Stay sikit. tuned. Dekat tengah kita nak pergi soalan yang ringan-ringan lagi sikit. Yang lain yang itu kita berat sikit. Tak lagi kita bincang pasal itu. Okay lah, macam kita nak tanya juga Atalia. Kita tahu sekarang ni TikTok boleh menjana pendapatan. Kalau Atalia boleh share sedikit lah, macam berapa yang paling banyak Atalia pernah dapat? Nak tahu lah you all. Alhamdulillah jugalah around range yang untuk my age, macam range sampai beribu ada juga. Macam tapi Atalia simpan duit tu. Atalia bukan jenis yang dapat duit spend. So because Atalia nak masuk college juga, so rasa macam save up. Macam duit macam Atalia punya macam pendapatan dan sebagainya, ada tak macam minta nasihat mama ke, macam nak simpan kat sini ke, macam mana ke mama ke, macam ada bahagi ke, macam okay yang ini boleh belanja, yang ini kena simpan untuk belajar ke, ada mama ada guide tak benda tu? I would say both my parents ada guide dengan benda tu. Basically my parents lah, diorang punya ayat sama je, spend wisely. Setiap hari spend wisely. Dapat duit, don't forget to spend wisely. Basically that two words je yang dia. Spend wisely, betul. Sebab sekarang ni pun kalau kita tengok dekat Instagram pun kita boleh beli barang, boleh beli baju, boleh bagi. Jadi mata tu lagi rambang lah kan orang kata. Okay Atalia, kita nak ke bahagian yang macam mungkin Atalia macam alamak menyentuh hati ke apa, bukanlah menyentuh hati tapi macam kena mungkin ada rasa sedikit yang macam takkanlah. Kita nak tanya macam Atalia sendiri kan, bila orang cakap anak-anak gadis yang buat TikTok ni macam getik lah. Kan sisi pasti mesti ada juga komen-komen orang kata dia ni ngada-ngada lah, dia ni buat-buat lah, mesti ada macam tu kan. Banyak Atalia sendiri macam mana Atalia handle that pressure, dan macam mana Atalia ada reply ke komen-komen mereka ke macam mana? At first kalau starting dulu masa Atalia baru dapat little bit of like fame, orang macam baru kenal, Atalia memang buat reply. Memang kuat gila. Kau layan satu-satu. Buat reply satu-satu. Siap layan satu-satu. I cakap oh my god. Siap buat video lagi. Kalau ada yang hate tu siap cakap you say this about blah, blah, blah. Kira macam orang letak hate tapi I trigger macam okay let's reply back. Tapi bila lama-lama I notice that budak pun ada letak hate. Macam actually budak tu follow kita tapi dia tengok ada negative comment, dia pun ikut juga. Macam so lama-lama I feel like benda ni maybe orang tak kerja. Ya betul. Sebenarnya kadang-kadang itulah dia, kita tak tapi tahu. Tapi sedih tau Sisi bila kita tengok kan yang komen semua. Kadang-kadang orang cakap kan you saman je dia komen you macam ni. I pernah sampai satu tahap memang betul I nak saman. Bila I buka Allahu Akbar, Fake account satu hal yang tak ada gambar semua. Satu lagi tu budak siap tulis lagi I'm 12. Dia punya profile bio. Macam mana you nak ni? Tapi dia punya ayat Masya Allah mengalahkan kita orang dewasa ni. Ya betul, rasanya tak sanggup nak baca. Rasa macam ya Allah dik, kesian tau. Kenapa dia dengan umur tu dia boleh bercakap macam tu? Okey lah Kak, kita nak tanya jugalah macam kita tahu kalau dekat TikTok tu yang
yang kita nampak ada orang yang macam dia buat sesuatu pergerakan tu memang dia sopan dan sebagainya. Ada juga yang kita tengok memang keterlaluan ya. Pergerakan dia tu kadang-kadang macam wah mengiurkan pun ada juga kan. Jadi macam mana akak kawal benda tu pada Atalia? Macam ada tak macam bila kita tengok buat tu macam itu tak begitu, tu over sangat tu, ada tak? Macam sebenarnya memang ada. Memang ada pun kadang-kadang tapi saya rasa badan Atalia ni tak kata apa tak mungkin shape badan dia bila dia dance macam mana pun nampak I tengok macam nampak okay je. Tak nampak macam seksi ke apa kan. So kadang-kadang I rasa macam yang ni okay, yang ni okay, yang ni okay. Tapi benda yang tak okay kau padam sekarang. Wah, kau padam. Maksudnya ada yang dah post dah terlepas kan. Kau tak mama ni boring lah. Kau padam sekarang sebelum kau kena kutuk lagi. Even though gambar ke apa, kalau I rasa kenapa gambar ni macam pelik sikit nanti kena. Sebab sekarang tak ada lain. Orang lain tak akan kecam kita. Memang netizen memang akan kecam kita. Betul. I cakap dia memang you kena bersedia. Kalau you berani upload benda ni, you kena bersedia. Okey lah. Sekarang ni kita nak berbalik kepada question yang hangat tadi. Kita nak cerita macam tadi ni baru-baru ada netizen bercakap tentang hubungan dia lah. Orang kata macam gosip-gosip. Orang kata dia ni ada hubungan dengan seorang lelaki, seorang artis lelaki ni. Betul ke tidak ke? Dan kita pun dah tahu macam dia dan pihak akak pun ada macam memberikan keterangan. Tapi apabila berlakunya perkara tersebut, apa pengajaran yang agaknya macam akak dapat dan keluarga akak dapat? Maksudnya menerusi that incident lah. Okay. Pengajaran tak lain je, saya fikir satu je. Sekarang punya dunia terlalu lain lah. Memang berlainan dengan zaman saya. Memang kalau zaman saya tu nak dapat tahu gosip daripada artis semua macam Siti cakap tadi lah. Kan tengok dia tunggulah. Macam saya ni kat karang ni memang kena tangkap gambar. Satu hari kita orang buat apa kena post sana post sini baru keluar satu cerita. Ya betul. Satu bulan baru keluar. Sekarang memang senang je. Orang tengok video kita, tengok IG kita je, orang dah boleh terus buat satu tanggapan. Oh, dia orang tu bercinta semua. Padahal I sendiri yang hantar dia, I sendiri yang ambil dia dan I tahu apa yang berlaku, kenapa pertemuan tu semua. Tapi orang lain ni boleh judge satu benda yang sangat-sangat tak masuk akal lah bagi saya kan. So memang pengajarannya adalah tak semua benda kita boleh share dengan orang. Kita boleh share, betul. Yes, tak semua benda kita boleh share. And then sebelum nak share tu, kena fikir betul-betul. Baiklah, dalam studio sebenarnya macam biasa kita ada Atalia dan juga Kak Syaifah Zarina. Tapi kita pun ada sediakan VT yang sangat istimewa bagi anda semua. Kita nak tengok jugalah orang ramai di luar sana. Macam mana pula pandangan mereka? Adakah mereka rasa gadis-gadis yang main TikTok ni kedik ataupun okey sahaja? Jadi mari kita saksikan. Memang macam kita tengok macam budak ni macam tak ada benda lain ke Zai nak buat daripada TikTok sebenarnya. Memang musim diorang macam ni kan. Remaja zaman sekarang trend diorang macam ni. So diorang kena rasanya normal lah apa untuk diorang kan buat benda-benda macam tu. Selagi mana konten dia bagi kebaikan untuk orang, bagi saya tak ada masalah untuk nak mula untuk involve dalam TikTok. Kalau dulu memang tak suka TikTok, tapi lately ni bila tengok ada orang involve, tengok macam dia banyak orang cakap how to do, macam benda yang kalau kita nak tahu macam nak buat ni, kita boleh tengok dalam TikTok. Semua macam banyak info lah kat TikTok tu selain daripada benda-benda hiburan lah. Ni macam Atalia sendiri dah bergelar influencer kan. Influencer orang kata. Kalau kita buat apa-apa sahaja di social media ni, baik ke buruk ke, mungkin akan menjadi ikutan orang ramai. Kat situ ada tak pressure macam every time nak keluarkan konten tu macam yang ini kena positif ni ataupun yang ini terlalu negatif. Ada tak banyak thoughts tak sebelum nak buat actually, satu? Yes. Kalau dulu first tak, tapi bila dah banyak sangat wave Atalia pernah kena dengan apa tu netizen, dengan they hate. Ada yang komen-komen yang cakap kenapa macam ni, kenapa buatlah ni elok sikit. So lama Atalia macam bila Atalia buat video, I will make sure that the video that I make it's macam macam dia cakap, dia macam tak ke negatif sangat. Macam I would ask my family, tanya lagi kawan. So banyaklah proses nak keluarkan satu video, like I cannot, tak boleh sesuka hati. Sebab budak-budak pun dah start pandai cakap ni cakap tu. So better kita
keep it clean. Orang kata kena lalu QC lah you all. QC mamanya, ayahnya, sekandanya kena lalu. Okay, Atalia. Kalau kita nak cerita pasal message dari pengikut pula. Ada tak terima komen-komen ataupun DM orang-orang nak mengurat dekat Instagram tu? Kita tahu macam-macam orang. Mungkin Atalia ada juga macam orang DM ke apa ke, nak berkenalan ke, nak jumpa mamat masa menang ke. Kita tak tahu you all. Macam mana, ada tak? Ada je tapi tak buka pun. Tak buka pun. Baca tapi tak buka. Tak buka. So kita tak tahu first, tapi ada juga lah yang buka kalau tengok yang macam handsome. Yang macam kita buka. Pandai. Yang henok tak buka. Yang tak henok dia tak buka. Skills kena ada. Maksudnya macam bila orang tu DM kita tengok balik profile macam mana? Tengok dulu profile. Jangan buka dulu tapi tengok profile dulu. Tapi bukan profile dia je kena stop. Siapa tag dia, stalk lagi family dia. Sampai macam tu. Macam FBI. Yang dah stalk tu dah bawa jumpa mama belum? Ada juga. Tapi betul lah, kalau yang kita boleh bawa boleh buat kawan, apa salahnya kan? Tak ada salahnya pun. Kadang-kadang daripada situlah Atalia dapat banyak kolaborasi dengan yang influencer yang lain. Daripada situ, daripada dia orang say hi je kan. Say hi nak berkenalan macam tu. Tambah views juga kan. Betul, Lepas tu rasanya kalau kita idea seorang-seorang, selalunya kita akan stuck kat situ je kan. Bila kita dah berkawan ni, ada pula geng-geng lain yang buat TikTok, mungkin idea tu macam vibe dia lebih meriah. Lebih meriah. Orang kata the more the merrier. Okay lah Kak Sharifah Zarina, kita nak tanya juga. Macam ada lagi satu isu kalau tadi yang berkenaan dengan seorang artis lelaki itu, tetapi ada juga selepas itulah kan isu-isu yang kita tahu susulan yang macam sebenarnya mengaitkan Atalia, tetapi orang pula macam nak libatkan juga nama Kak Sharifah Zarina, nak juga rasanya itu yang saya cakap tadi, yang kecaman yang kecaman yang lebih besar tu. Kita kembali balik tadi tu lah sekarang ni. Okay, kalau macam tu sampai kan ada juga macam orang-orang yang negatif yang mengatakan Kak Sharifah Zarina ni menangguk dia air keruh lah, apalah kan. Air keruh kat Melaka, yang kenapa dia cakap air keruh? Maksudnya orang tanya macam tu kan. Jadi bila orang lemparkan kecaman yang sebegitu, macam mana Kak? Macam mana Kak rasa? Okay, macam mana saya nak cakap saya ni menangguh air keruh, air keruh semua kan, air keruh Melaka ke mana ke kan? Kan? Masalahnya dia anak saya kan. Dia anak saya. Bila benda ni berlaku dekat dia, sayalah yang protect dia. Siapa lagi nak protect dia? Betul. So saya ada platform saya tersendiri yang juga ada followers, tapi tak adalah macam you all lah ya, ramainya followers saya. Ramai kan? Tapi maksudnya saya juga ada satu platform yang saya boleh saya kena clearkan nama anak saya. Saya kena bagi tahu dengan orang ini jalan cerita sebenarnya. Kan? Kiranya dalam masa yang secara tak langsung saya kena tolong anak saya. Siapa nak tolong dia kalau bukan saya? Betul. Okey Akak, kita tengoklah macam Akak sendiri pun sekarang ni dah ada akaun TikTok sendiri. Itu dia. Orang kata followers tu tengah catch up lah kepada followers Atalia kan, macam ikut rapat lah kan. Macam mana Akak sendiri macam sebenarnya memang nak menggalakkan Atalia untuk bermain TikTok orang kata as long as she can, ataupun macam mana sebenarnya? Sebenarnya ataupun saya start TikTok ni, saya baru start masa PKP lepas. Saya down jugalah dengan perkara yang macam buat saya down sangat-sangat dengan netizen semualah. Saya benda yang orang kata spekulasi yang tengah bising masa tu. Saya sangat down masa tu. Dan Atalia cakap saya, alah you main TikTok you happy. Saya selalu tengok dia main TikTok, pasang lah dia punya lighting tu, tengok je macam mana you all main ni saya macam happy je tengok. I cuba satu video pertama I buat adalah dengan 3 orang anak I. Kita berdua dan anak I seorang lagi. 3 orang. Kita orang buat satu video tu, kita menari simple sangat menari, tetapi views dia sangat banyak. Orang sangat macam we want more. I macam dia ada happy vibes tau dengan I tau. I rasa macam positif betul. Benda ni positif lah sebenarnya kalau kita betul cara nak pakai. Sampai I lupa dengan masalah itu kan. Itu membuatkan I macam I should start. Okay, I buat. Mula tu first video tu I buat, I guna account dia. So lepas tu I post, hari-hari I post video apa I buat dalam TikTok. Semua sampai macam I menari dengan I punya penyapu lah. Semua kan kita boring kan masa PKP kan. So lagi orang kata we want more.
Dan saya nampak yang follow saya ni budak-budak. Semua banyak budak-budak. Adalah dewasa juga. Daripada situ saya rasa, ni dah best ni. Dah rasa macam, positifnya benda ni. I happy sangat-sangat. So, macam tu bila saya dah start, saya rasa kenapa seharusnya saya nak stopkan Atalia untuk bermain TikTok. Sebab saya tengok perjalanan dia main TikTok ni, bukan hanya untuk happy-happy dia je, tapi dia mencari duit tau. Dia macam dah jadi kerjaya tau. Kerjaya. Kan sampai kadang-kadang rumah saya tu macam satu hari tu postman ke orang runner ke datang. Banyak betul sampai Sampai tanya kenapa ni? Ni dapat daripada mana? Ni dapat mana? Dia kata, lama orang tengok I kat TikTok. Dia suruh I review nanti dekat TikTok. Dekat IG dekat TikTok. Dekat IG dekat TikTok. So from there saya rasa saya tak patut untuk stopkan Atalia. Dan juga video-video dia so far tak ada lagi saya tengok video-video dia yang apa orang kata salah lah. Di sisi saya ni saya rasa saya rasa tak salah dia nak post video-video seperti tu. Tak ada orang kata nak menyeksi ke apa. Saya rasa tak ada. Langsung tak ada kan. Kita nak berbalik kepada Atalia. Okay, kita nak tanya juga lah macam Atalia sebenarnya kita tengok dia punya video dekat TikTok tu pelbagai. Ada yang menari, ada juga yang sebenarnya mengajar kita bahasa Sarawak. Kalau video-video yang macam tu pula Atalia, dapat sambutan yang sama tak dengan video-video yang tarian? In my opinion, bila video yang kita bercakap ni lagi dapat banyak sambutan daripada macam pakai audio lain ke, pakai yang apa tu kita lip syncing ada ke apa yang lagi banyak view. Tak tahu kenapa. Tapi that is what I perasan lah so far buat semua video. Bila kita buat video menari, walaupun the dance is in trend, tapi you just sikit juga. Mungkin satu lagi perkara macam orang tak share, orang tak tertarik. So bila kita buat content tu macam guna suara sendiri, orang tu macam depends dengan topik lah. Depends dengan topik jugalah. Contohlah macam Atalia buat bahasa Sarawak kan. Macam part 1 bahasa Sarawak bila nak contohlah nak flirt dengan orang bahasa Sarawak. Orang akan share. So orang akan cakap, rupanya macam ni. Ni maksudnya ini. Maksudnya Atalia pun menggunakan platform tu untuk educate orang di luar sana. Masa sisian tak reti berbahasa Sarawak ni, balik ni I akan khatam video Atalia. Yang patut lah. Okay lah, Atalia punya tips lah ataupun kita nak tahu juga macam kan kat luar sana ramai orang yang buat TikTok kan. Jadi macam mungkin Atalia ada idea ke apa, I mean mostly tips lah macam nak buat video tu nak menjadikan benda tu manfaat kepada orang lain macam mana? Actually confident tu penting. Confident yang main tips lah actually. Yang lain-lain tu content juga lah. Content kena kuat lah kan. Mesti ada isi lah juga kan orang kata walaupun tadi jangan macam yang kosong-kosong. Tapi actually kalau you're happy with it then it's okay. It's just confident, that's the main thing. Tapi kan kadang-kadang tadi orang-orang kat luar sana benda-benda yang tak berapa bijak lah yang orang nak tengok. Macam mana kalau macam tu? Kan kalau macam kita sisi sini merasakan benda ni, kadang-kadang kita bagi yang terlalu berilmiah benar-benar kan orang tu tak tengok sangat. Jadi macam mana Atalia macam nak balancekan benda tu? Ke ada video-video yang Atalia macam yang ini macam ilmiah sikit lah, yang ini yang fun je, yang memang tak isi lah, yang ini yang macam ni pula. Ke Atalia ada susun konten Atalia macam tu? Atalia tak ada susun sangat actually, tapi Atalia ada jugalah like macam make sure that akan ada konten yang bawa benefit. Tapi kadang-kadang ada juga video yang macam vlog sikit, yang macam ikut trend, yang macam kalau kat TikTok tu kan apa tu for you page tu kita tengok orang buat, kita pun buat. Saya nak buat lah. Buat je lah. Yang ni untuk tapi fun. Kadang-kadang kita tahu juga orang akan kecam kat bawah tu. Tapi as long as benda tu macam kalau orang kecam just because of tak puas hati tu okay. Tapi kalau kecam sebab benda tu memang tak elok then tak elok, jangan buat lah. Itu dia perkongsiannya. Okay Akak, last question for you. Sebenarnya bukan question sangat lah, tapi macam Sisi nak tahu juga lah macam nasihat ataupun apa yang akan nak sampaikan kepada ibu bapa di luar sana yang mungkin anak ni sekarang tengah aktif ber-TikTok kan. Mungkin akak ada experience nak share ataupun nak beritahu kepada mereka yang sebenarnya let your child untuk explore apa yang dia nak buat ke. TikTok saja ya? TikTok saja. Okay, TikTok. alright. Ini pandangan pribadi saya ya. Okay. Pandangan pribadi saya rasa kalau anak anda nak ber-TikTok, please jangan halang. Okay. Tetapi pantaulah apa yang dia buat. Caranya kita boleh follow dia punya TikTok ataupun
kita sentiasa check lah untuk macam anak-anak yang kecil sangat kan. And then kita macam ni lah, macam I dengan Atalia, kita sentiasa saling menegur. Okay, and then ataupun you bagi satu guideline, macam cakap sebelum you post, you kena show it to me first, then I bagi tahu you betul ke tak betul. Tapi jangan bagi anak anda mundur dari segi IT. Kata apa? Kan? Sebab apa? Sekarang memang ada banyak lagi YouTube lah apa semua. Orang takut nak bagi anak main sebab nampak melalaikan. And apa? Kerana sekarang ni games pun orang tak nak bagi anak main kan sebab takut melalaikan. Yes, memang melalaikan. Tapi takkanlah tak nak bagi langsung sampai budak-budak tu langsung tak tahu apa teknologi terkini. So sekarang ni dunia teknologi memang kena tahu semua apa jenis apps yang tengah trend. Sebab apa? Kita ni akan mati, akan tak ada. Diorang nanti akan menyalahkan kita tu lah. Dulu aku kecil-kecil, mak bapak aku tak kasih aku main benda-benda semua, so aku tak tahu teknologi. Sama macam saya kecil-kecil tak reti, tak boleh berenang. Sekarang tak reti berenang. Kan saya nak salahkan siapa? Salahkan parent saya kan. So maksud saya, so daripada boleh bagi kepada anak-anak untuk tahu celik IT. Okay, ambil tahu segala-gala apa-apa juga apps yang tengah trend sekarang. Betul. Tapi and then tengok apps itu bagus ke tak bagus, sesuai ke tak sesuai, dan juga bagi dia orang kena ada syaratnya lah. Kalau nak main begini, kena tunjuk, kena ada time-nya, limitkan masa tu. Betul. Dan yang paling penting sebenarnya daripada kita punya borak-borak ni pun kita boleh nampak sebenarnya hubungan akak dan juga Atalia ni macam sometimes kita tengok macam friends kan. So bila macam Sisi pun sama juga dengan Ayanda, Sisi banyak share benda. Jadi bila kita dah rapat, betul-betul hubungan tu rapat dengan anak akan percaya tau. Everything dia akan tunjuk sendiri. Kita macam ayah Sisi sendiri, Sisi merasakan dia macam tak perlu nak tanya Sisi macam-macam. Kita yang akan sendiri dia bagi tahu. Dan I believe Atalia pun sebegitu. Betul. Jadi itu dah dia, tamat dah sudah borak Bibir Merah siri ke-15 untuk hari ini. Jadi kita nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Atalia dan juga Kak Sharifah Zarina. Terima kasih. Kerana sudi bersama dengan Sisi lah kita pok-pek dalam rancangan ni. Jadi apa yang paling penting sebenarnya, Sisi harapkan kita punya live session hari ini akan mendatangkan manfaat kepada anda semua. Dan yang paling penting, jangan kita suka menilai orang. Betul tak? Jadi macam Atalia ni masih lagi muda. Apa benda yang kita rasakan yang dibuat positif, kita bagikan galakkan. Tapi kalau kita rasa macam tak kena dengan diri kita, banyak cara yang sebenarnya kita boleh tegur atau nasihat dengan tutur kata yang baik. Betul tak Kak? Betul. Jadi benda yang daripada yang tak elok tu akan jadi baik, dan yang baik akan jadi lebih baik. Gitu. Jadi jangan lupa kongsikan live share pada Instagram, Facebook dan juga korang boleh tengok balik lah di YouTube Sina Plus dan Sina Harian. Terima kasih kerana bersama dengan kami. Jadi saya Sisi Iman, kita jumpa lagi pada masa akan datang. Bye. Assalamualaikum.